Ada banyak dugaan dan cabaran walaupun kita punya wang dan punya masa, tapi jika Allah tak jemput, kita mungkin tak dapat pergi sebagai tetamu dia lah. Jadi saya bernasib baik pada tahun lepas pada bulan Mac dapat berkunjung ke sana untuk mengerjakan umrah. Jadi sebelum saya pergi itu, saya belajar, selain daripada belajar cara-cara mengerjakan umrah, saya juga ada dengar nasihat daripada rakan-rakan apa yang kita perlu jaga semasa berada di sana lah. Okey, ada adab dia. Kenapa dipanggil tanah suci? Sebab ia tanah yang dibesarkan oleh Tuhan, dan ada benda-benda yang kita tak boleh lakukan di sana lah. Okey, salah satu perkara yang dinasihatkan ialah kita bila di sana, kita perlu banyak bersabar. Jangan cepat marah. Okey, ini berlaku kepada jiran saya ketika dia sedang tawaf. Tiba-tiba dia dilanggar oleh seseorang daripada belakang tau. Dia berasa sangat marah. Apabila dia nak pusing nak pandang siapa yang langgar dia tu, tiba-tiba kepala dia dilanggar oleh satu benda besi. Bila dia tengok rupanya besi itu besi orang dijunjung orang yang dijunjung, besi pemegang tu terkena muka dia, dan apabila dia tersedar dia bercepat-cepat beristighfar lah. Dia tidak teruskan kemarahan dia terus bersabar, dan dia lupakanlah siapa yang langgar dia di belakang tadi itu. Ini kenapa banyak benda-benda berlaku di situ, balasan akan terjadi secara spontan. Okey, kedua yang kita perlu jaga jangan cakap besar lah. Itu antara ada yang perlu kita jaga, jangan cakap besar. Pernah terjadi pada kawan saya juga, jiran juga. Maklumlah bila kita berjalan pergi ke masjid tu, setiap langkah akan dikira sebagai pahala lah kan. Jadi lagi jauh, lagi bagus lah. Jadi bila kawan saya nak pergi ke masjid pada satu hari, dia kata dengan kawan dia, tak payahlah ikut sana, ikut sini lah, jauh sikit. Kawan dia kata, okey lah. Apabila dia masuk saja lorong tu, dia keluar, dia nampak padang pasir yang sungguh luas. Memang apa yang dia hajat, dapatlah. Dia nak jauh, memang Tuhan bagi betul-betul jauh. Jadi apabila dia sedar, dia berada di satu tempat yang dia pun tak pernah sampai, dia beristighfar dan berdoa mohon ampun daripada Tuhan supaya dosanya tadi diampunkan, dan supaya dia ditunjuklah jalan keluar. Okay. Apabila dia berpusing, akhirnya dia berjumpalah lorong dan sampailah juga ke masjid. Dan ketiga juga, jangan cakap benda-benda yang celupa lah. Ini cerita daripada kawan saya sendiri. Bila dia sedang berjalan, dia terlanggar, kaki dia terlanggar sesuatu, dia tersebut lah mungkin terbiasa di sini, dia tersebut shit apa tu, tiba-tiba seekor burung terbang dan terus berak atas batu. Macam dia. Itu mungkin secara kebetulan ataupun itu balasan yang dia terima. Walaupun saya berhati-hati dengan perkara-perkara tersebut, tapi terjadi juga kepada saya. Semasa dalam perjalanan pergi, oleh kerana perjalanan tu sungguh jauh, banyak cabaran. Jadi apabila sampai saja di Mekah tu, ramai orang yang pening, muntah-muntah, demam. Saya tengok, saya okey, sihat. Saya rasa wow, best. Jadi saya telefon isteri saya, kata, awak tahu tak, orang yang pergi sini semua pewai. Saya okey, sihat, kuat. Sejurus selepas saya letak telefon,
Saya pun demam, muntah-muntah dan terberak selama beberapa hari. Saya tak sangka benda begitu akhirnya terjadi juga pada diri saya. Saya mohon maaf, doa dan memohon maaf. Dan selepas 3 hari keadaan saya pulih lah. Dan apabila saya mengadu pada kawan saya kata selepas masa tahlul tu jangan gunting saja, cukur habis. Jadi saya pun cukur dan alhamdulillah besoknya sihat dan dah boleh makan lah. Jadi itulah antara beberapa perkara yang perlu kita jaga semasa kita berada di tanah haram. Antaranya kena banyak sabar, jangan minta-minta benda yang tak elok sebab mungkin akan dimakbulkan oleh Tuhan. Jaga tingkah laku, cakap dan sebagainya lah. Jadi pada rakan-rakan yang akan berkunjung ke Baitullah, saya mengucapkan semoga niat saudara akan dikabulkan dan semoga saudara akan mendapat umrah yang makbul ataupun haji yang mabrur. Sekian, terima kasih.